Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita nak sambung tutorial 4.3. Tajuk kita ialah haba pendam. Okey, jadi kita tengok 4.3a, calculation. Tapi sebelum kita nak calculate, kita kena faham dululah apa benda haba pendam ni. Jadi, ni, berterima kasih kepada kimia sebab dah ajar kita macam mana graf ataupun lengkung pemanasan naftalina ataupun naftalin. Okey, kalau kita fahamlah graf ni. Dia naftalin tu dia bermula dalam keadaan pepejal, okey. Bila kita panaskan, contohnya 30 darjah. Okey, bila kita panaskan dia tak terus cair. Okey. Pepejal itu akan menjadi semakin panas tetapi masih dalam bentuk pepejal. Sampailah kepada lebih kurang 70 darjah Celsius. Okey. 70 darjah Celsius ni lebih kurang dia punya titik ataupun melting point. Okey. Dia punya takat lebur. Okey, daripada 30 sampai 70 dia dalam keadaan pepejal sepenuhnya. Okey, pepejal makin panas. Bila sampai ke 70 dia akan mula cair. So dekat titik sini A dia akan mula cair. So kat sini dia pepejal. Dekat sini dia akan mula cair, sedikit demi sedikit dia cair dan sampailah akhirnya semua dah menjadi cecair. Nampak? Dan bila semua dah menjadi cecair, maka dia punya suhu akan naik semula sebagai cecair. Yang ni suhu dia naik sebagai pepejal. Yang A ke B dia sedang mencair melalui proses pencairan daripada 100% pepejal menjadi 100% cecair. Dalam keadaan 100%, so pepejal ni dia akan berkuranglah persentage dia. Persentage pepejal ni akan berkurang sehinggalah cecair punya persentage yang akan bertambah. Jadi tengah-tengah ni macam mana rupa dia? Tengah-tengah ni dia sedang cair lah. Nampak? Ini pepejal dan ini cecair. Sebab tu dalam exam selalu tanya, kawasan A ni pepejal, kawasan B ini ialah cecair. Mana kawasan tengah-tengah ni ialah pepejal dan cecair. Ramai yang confuse pepejal dan cecair itu macam mana? Macam inilah. Okey, dia ada dalam dua-dua keadaan. Pepejal yang masih belum cair sepenuhnya dan cecair yang sedang mencair. Alright. Jadi cerita dia apa dekat sini? Bila pepejal dipanaskan, ada peningkatan suhu. Ada peningkatan suhu tu bermakna theta. Kawasan ini kita boleh guna QMC theta. Maknanya haba yang kita bekalkan menaikkan suhu. Kawasan A dengan B, kita tak tutup api. Kita masih bekalkan haba. Jadi berapa haba dia? Tu nak cari. Haba dari A ke B, kita tak boleh guna MC theta. Kenapa theta? Theta ialah perubahan suhu. A ke B ni tidak berubah suhu, tetapi dia berubah fasa. Fasa pepejal menjadi fasa cecair. Jadi kita tak boleh guna MC theta, tetapi dia masih lagi ada haba sebab kita tak tutupkan api. Kawasan B, selepas B ni kawasan cecair, kita boleh guna QMC theta semula sebab suhu dia bertambah. Jadi MC theta ni kita dah belajar. Cerita sekarang ni kawasan pepejal dan cecair di mana suhu tak berubah ni. Bila suhu tidak berubah, kita tak boleh guna MC theta, maka diperkenalkan satu lagi formula yang lebih mudah, iaitu Q sama dengan ML. L ini apa? Kalau C ialah muatan haba tentu, L ialah haba pendam tentu. Dan haba pendam tentu ada dua. Satu haba pendam tentu pelakuran tu apa? Fusion dalam bahasa Inggeris. Dan haba pendam tentu penguapan, iaitu vaporization dalam bahasa Inggeris. Okey, sebab lekuk pemanasan ada dua. Contoh saya padam dulu. Okey, lekuk pemanasan ada dua. Ni dah cukup. Okey, lepas tu naik lagi. Dua ni sahaja. Satu, dua. Yang ini kawasan di mana pepejal, nampak pepejal, tukar kepada cecair. Yang ni cecair tukar kepada gas. Itu je. Tak ada lah sampai 3 ke 4 tangga, tak ada. So, setakat ini je tangga yang ada. Satu, daripada pepejal pergi cecair, dikenali sebagai fusion atau pelakuran. Cecair pergi ke gas, ini ialah kawasan haba pendam penguapan. Okey, itu je. Kita kena kenal dia duduk dekat mana. Okey. Jadi itu sahaja secara ringkas lah. Okey. Jadi kita nak guna formula kita Q sama dengan ML. Tapi
Kenapa ada juga Q MC theta? Depends pada soalan. Okey. Jadi dekat sini saya dah letak satu jadual. Sebab dalam kes ni kita guna air je lah sebab senang. Okey, muatan haba tentu air 4200, muatan haba tentu ais 2000. Okey, haba pendam pelakuran. Pelakuran tu mana ais tukar kepada air. 3.36 kali 10 kuasa 5. Pendam tentu penguapan. Cecair nak tukar kepada gas. 2.26. Okey. Jadi saya dah simpan semua dekat sini. Kita nak gunakan untuk pengiraan kita. Okey, kita tengok terus soalan nombor 1. Dah, boleh padam? Okey, dah padam pun. Nombor 1. Hitung kuantiti haba yang diserap oleh 0.5 kg ais untuk mencair sepenuhnya. Jadi, haba Q untuk meningkatkan suhu ke? Bukan. So, nak pakai mana? Kita pakai ml. Sebab untuk mencair. Mencair maknanya berubah fasa. ml. Formula dia lebih senang sebab kita tak payah pening dengan theta. So, dia punya GSIM 0.5. Okey, L. L nak pakai L mana? Pelakuran ais ke penguapan? Dalam kes ini, ais nak cair. Jadi, ais bertukar kepada air ialah haba pendam pelakuran. So 3.36. So 3.36 kali 10 kuasa 5. Okey, nampak? Jadi bila kita tekan kalkulator, seharusnya kita dapat 168,000 joule. Ataupun nak tunjuk pandai, 168 kJ. K kecil, J besar. Alright, itu nombor 1. Maknanya 0.5 kg ais tu dia cair habis. Right? Padam. Tengok nombor 2. Okey. Hitung haba yang diserap macam sama juga. 0.5 kg ais cair sepenuhnya dan menjadi air pada suhu 25. Nampak ni. Sekarang ini ais menjadi air. Okey. Ais ni berapa suhu dia? Ais di 0 lah darjah Celsius. Bila jadi air, berapa suhu air? 0 darjah Celsius juga. Kenapa? Sebab bila berubah fasa, suhu tak berubah. Itu keyword dia. Bila berubah fasa, suhu tak berubah. Sekarang ni dia tambah sikit lagi. Bila air ni sekarang masih lagi kita teruskan pemanasan menjadi air yang bersuhu 20, berapa tu? 25 darjah Celsius. Nampak? Yang ini berubah fasa. Berubah fasa kita pakai Q sama dengan M, L. Yang ni ada berubah suhu 0 sampai 25. Theta dia 25. Ini kita pakai Q sama dengan MC theta. Nampak? Dan kita kena tambah lah sebab haba yang diperlukan daripada 0 sampai 25 ni. Jadi kita kira satu-satu. Okey, 0.5. Okey, darab dengan haba pendam tentu pelakuran tadi. Dapat pelakuran tadi ialah 3.36 kali 10 kuasa 5. Okey, nampak? Tambah MC theta. Tepi sangat. Okay, kita pandang balik. Okey, jumlah haba 0.5 darab dengan L 3.36 kali 10 kuasa 5. Okey, simpan dulu. Tambah MC theta. Mass dia 0.5. Okey. CI berapa? Ingat lagi tak? CI 4200. Okey. Kalau tak ingat, tengok balik atas kertas tu ada dia tadi. Ni atas ni tadi. Saya dah bagi semua 4200 untuk air. Dan theta. Theta dia berapa? Theta dia daripada 0 sampai 25. 25 lah. Nampak? So bila kita tambahkan semua, sepatutnya kita dapat 220,500 joule. See? Boleh cek jawapan. Alright, kita teruskan lagi. Nampak? Ni cerita dia. Nombor 3. Hitung kuantiti haba yang diperlukan untuk mendidihkan. Okey. Ya. Okey, kalau kita tak nampak soalan ataupun tak faham soalan, kita gunakan gambar. Sekarang ni kita ada air. Okey, 3.4 kg air. Berapa haba yang diperlukan untuk mendidihkan keseluruhan 3.4 kg air setelah mencapai takat didih? Maknanya sekarang ni air ni dah 100 darjah Celsius. Tapi belum menjadi wap sepenuhnya. Sekarang ni dia nak menjadikan 3.4 kg air ini kita panaskan sehingga semuanya menjadi wap. Nampak? Bermaksud bila ada pertukaran fasa daripada cecair menjadi steam ataupun gas, suhu tidak
berubah. Itu beza dia. Bila ada perubahan fasa, jangan risau. Confirm suhu dia tak berubah. Jadi, kita pakai Q sama dengan M, L. So, berapakah haba yang diperlukan untuk jisim 3.4 kg ini bertukar sepenuhnya kepada steam? Kita pakai haba pendam penguapan. Haba pendam penguapan ialah 2.26 kali 10 kuasa 6. Okey, mana tadi ni atas ni? Ni lah. Haba pendam tertutup penguapan air. Ni. Okey. So, jawapan dia ialah 7.684 kali 10 kuasa 6 Joule. Right. Okey. Habis soalan nombor 3. Tengok soalan nombor 4. Hitung kuantiti haba diperlukan untuk mendidihkan keseluruhan air 3. Okey. Sekarang ni, sama juga. Okey. Cuma, air ini, suhu asal dia ialah 80. Maknanya ini dia dah 100. Kita panaskan jadi steam. Sekarang ni air ni dari 80. Gambar lebih kurang sama juga. Cuma bezanya tadi air ni dah 100. Cuma kita nak jadikan dia steam sahaja. Salah. Nak jadikan dia steam sahaja. 100 darjah Celsius. Nampak? Sekarang ni tambah satu fasa lagi. Air ini sedang 80 darjah Celsius. Okey. Ni semua dipanaskan. Semua dipanaskan. Alright. Jadi, kita ada air 80 darjah Celsius. Kita nak panaskan sampai kering. Jadi, berapa haba yang diperlukan? First, 80 sampai 100. Ada perubahan suhu. Kita pakai MC theta. Nampak? Sekarang dah 100. Nak tukar menjadi steam. Kita pakai Q sama dengan M, L. Sebab ada perubahan fasa. Ini perubahan suhu 80 sampai 100. Ini ialah perubahan fasa. Okey, tambah aja semua haba yang diperlukan. So, GCM dia tadi berapa? 3.4. So, 3.4 M. C air berapa? 4200. Theta. Theta berapa? 80 ke 100. Berapa theta? 80, 100. 20 lah. Nampak? Tambah. Okey, dah settle. Haba yang diperlukan dari 80 ke 100. Tambah dengan haba dari 100 ke 100. Air? Tak, kita bukan nak kira 100 ke 100 ni. Kita nak tengok daripada air menjadi steam. ML 3.4 untuk jisim dan L tadi 2.26. 2.26 kali 10 kuasa 6. Panjang sikit cerita dia sebab muatan haba memang bila dah bergabung dengan haba pendam memang cerita dia panjang. Okey. So kalau situ tengok jawapan dia 7.97 kali 10 kuasa 6 Joule. Harapnya jawapan dia betul lah. Okey. Kita sambung lagi. Banyak cerita dia ni. Ais dengan jisim. Okey, sekarang cerita ais. Kita padam Zoom. Okey, nak senang kita lukis. Okey, baca soalan. Ais dengan jisim di 0.36 dikeluarkan dari peti sejuk. Okey, ais mencair sepenuhnya menjadi air suhu 25. Hitung kuantiti haba yang diserap untuk proses ini. Sekarang ni, ni seketul ais. Okey, 0.36 kg. Okey, dikeluarkan dari sejuk beku. Kita anggap dia 0 darjah Celsius lah. Sebab dia tak bagi suhu awal. Dia cair. Dia mencair sepenuhnya menjadi air. Yang bersuhu 25. Bersuhu 25. Okey. Ramai budak buat macam ni. Ada sedikit kesalahan. Apa salah kat sini? Okey, yang pertama. Ada berubah suhu tak? Ada berubah suhu. Ada berubah fasa tak? Ada berubah fasa. Perubahan suhu dengan perubahan fasa tak boleh sekali. Okey. Yang pertama, dia kena berubah fasa dulu. Dia kena cair dulu. Sebab 0 darjah ialah apa kita panggil melting point ataupun takat lebur. Jadi suhu tak berubah tetapi daripada pepejal dia jadi cecair dulu. Nampak? Jadi ini ada haba yang dibebaskan. Diserap, sorry. So sekarang ni cecair yang sama menjadi
cecair yang bersuhu 25 darjah Celsius. Ni nampak cecair. Sekali lagi kita check. Ada perubahan suhu? Tak ada. Sebab kenapa tak ada perubahan suhu? Sebab ada perubahan fasa. Nampak? Bila tidak ada perubahan fasa, ada perubahan suhu. Dia tak boleh wujud sekali. Dia kena asing-asing macam ini. Jadi untuk kes pepejal menjadi cecair, kita guna Q sama dengan ML. Untuk cecair menjadi cecair pada suhu 25, MC theta. Nampak? Jadi barulah kita boleh start kira bila dah nampak macam ni. Okey, jisim air dia berapa? 0.36. Okey, menjadi cecair. So, haba pendam tentu pelakuran ais 3.36 kali 10 kuasa 5. Ni L. Tambah MC theta 0.36 jisim dia. C, air berapa? 4200. Theta dia berapa? 0 sampai 25? 25 lah, tak muat. Okay, so kalau kita kira seharusnya kita akan dapat seperti jawapan tu 1.59 kali 10 kuasa 5 Joule. Nampak? Okay, banyak cerita dia. Sebab tu kena baca soalan betul-betul. Ada perubahan fasa tak? Ada perubahan suhu tak? Okay, kita tengok nombor 6. Sikit lagi je. 7 soalan je. Okay, ni. Padam. 0.5 kg ais diletakkan dalam 1.5 kg air panas bersuhu 100 darjah Celsius. Apabila ais tersebut cair, berapakah suhu akhir air? Sudah. Ini ialah campuran. Ni. Salah. Kita ada ais. Ais ketul. 0.5 kg. Ais ni 0 darjah Celsius lah. Diletakkan dalam 1.5 kg air tambah dengan 1.5 kg air. Apabila ais dah cair, berapakah suhu akhir air? Air ni berapa? Air panas 100 darjah Celsius. So bila campur, of course dia akan makin sejuk. Sekarang ni berapakah suhu akhir air? Sudah cerita je. Okay, relax. Haba yang ini akan menerima haba. Haba diserap. Okey, sebab bila dah masuk, kita ingat balik keseimbangan terma. Bila ais masuk dalam air panas akan bagi haba dekat ais. Jadi ais ini akan serap. Dan haba yang dibagi dekat ais adalah sama dengan haba yang dibebaskan oleh air. Pak. Haba diserap oleh ais mesti sama dengan haba yang dibebaskan oleh air. Jadi, haba yang dibebaskan oleh air ialah MC theta. Air panas, maknanya daripada 100 dia akan turun pada suhu yang kita tak tahu. Manakala ais, bila ais tu serap, dia akan ada dua fasa. Dia akan cair dan seterusnya dia akan naik kepada suhu yang akhir. Jadi, cerita dia macam ni. Bila kita tambah dua ni, panjang cerita ni. Okey, apa yang berlaku dekat sini 100 darjah akan berkurang kepada satu suhu akhir yang kita tak tahu. Nampak? Manakala yang ais ni pula 100 darjah akan pergi kepada satu suhu yang kita tak tahu. Manakala ais, cerita dia apa? Mula-mula ais, lepas itu dia akan jadi cecair. Lepas tu baru cecair itu pergi kepada suhu. Ais 0 darjah Celsius. Dia tak terus naik kepada T. Dia akan pergi ke cecair 0 darjah Celsius dulu. Lepas tu baru 0 darjah Celsius tu pergi pada suhu T. Cerita dia panjang sini. Maknanya, untuk yang 100 darjah Celsius air, satu cerita je. MC theta. Sebab dia perubahan suhu. Manakala untuk ais, dia ada dua cerita. Ada perubahan fasa dan perubahan suhu. Menjadi suhu akhir T. Okey. Nampak ni? Clear tak ni? Jadi, padam haba dibebaskan oleh air tadi MC theta. Okey. Dan haba diserap oleh ais, dia ada ML dan MC theta. Wow. Sebab ais dia kena cair dulu baru sampai suhu akhir yang kita nak cari tu.
Jadi tak apa, kita buat pelan-pelan. Okey, M 0.5. Okey, M dengan M ni sebenarnya kita boleh gabung. Okey, kita boleh faktorkan. Okey, L bagi I berapa? 3.36. 3.36 kali 10 kuasa 5. Oh, ni L. Tambah dengan C theta. C theta ialah bila dah jadi I 4200 darab dengan theta. Theta ialah daripada 0 sampai T yang kita tak nak cari tu. T tolak theta. Okey. T tolak theta. T tolak theta pula. T tolak 0 darjah. Okey, sebab theta daripada 0 darjah ke suhu akhir yang tak tahu. Manakala untuk haba yang dibebaskan oleh air, so mass dia 1.5, C dia 4200, theta dia daripada 100 turun kepada T. Jadi 100 tolak T yang tak tahu tu. Oh, nampak tak? Panjang cerita dia. Okey. So dari sini kita kena selesaikan satu-satulah. Cuma saya nak highlightkan dekat sini ni. Untuk ais dia ada dua cerita, untuk air dia cuma satu je cerita. Sebab air tu tak berubah fasa, dia cuma turun je suhu dia turun. Ais ini dia cair dulu and then baru dia naik suhu kepada suhu T akhir tu yang kita nak cari. So cerita dia begini. Fizik dia dekat sini. Fizik dia dekat sini. Matematik dia theta ni. Theta ini daripada 0 naik kepada T, sebab tu saya buat T tolak 0. Dekat sini theta 100 turun kepada T. That's why saya buat 100 tolak T. So bila kita selesaikan, seharusnya kita akan dapat suhu akhir dia ialah 10 darjah Celsius. Okey, saya tak tunjuklah pengiraan dia, ini matematik. Okey, sebab ada satu lagi soalan tu. Ni. Right, saya padam dulu. Okey. Kalau rasa susah, okey tak apa. Saya tunjuk pengiraan untuk nombor 7 ni. Jatuh pula. Okey, seketul ais dimasukkan ke dalam 200 gram air pada suhu 30 darjah Celsius. Setelah ais lebur sepenuhnya, suhu air berkurang kepada 20 darjah Celsius. Berapakah jisim? Okey, sama juga. Ais. Okey, tambah dengan air. Okey, ni cerita tambah 200 gram. Air suhu dia 30 darjah Celsius. Ais ni kosong lah. Bila dah masuk, berapakah air berkurang kepada 20 darjah. Alright. Tengok sini. Bila campur, sama juga. Haba diserap. Kenapa diserap? Sebab dia mencair dan suhu dia makin panas. Mesti sama dengan haba yang dibebaskan. Kenapa haba dibebaskan? Sebab 30 dia jadi 10. Dia bebaskan haba, dia makin sejuk. Okey, haba dibebaskan. Okey, cerita dia untuk ini bila dia bebaskan haba MC theta. Kenapa theta? Sebab dia hanya mengalami perubahan suhu sahaja. Dia tidak ada berubah fasa. Manakala ais bila dia masuk dalam air ni, dia akan cair. Nampak? Berubah fasa dan dia akan meningkat. Okey. So dia akan cair dulu ml. Lepas tu dia ada perubahan suhu MC theta. So untuk ais dia ada dua cerita. Okey, nampak? Ini fizik dia. Understanding dia. Okey, sekarang ni kita tengok. Jisim air ialah 200 gram. Jangan lupa tukar kepada kilogram. 0.2 kilogram. Si air 4200. Theta. Theta dia daripada 30 turun ke 10. Berapa? 30 tolak 10. 20. Nampak? Ni. 10 ni ialah suhu akhir. Sama juga ni. Jisim ais nak cari. So kita buat keluar M. M L tambah C theta. Faham tak ni? Okey. So saya faktorkan M sebab M dengan M. Jadi M haba pendam pelakuran 3.36 kali 10 kuasa 5 tambah dengan C 4200. Okey. Theta ais dari 0 menjadi 10. 10 ni suhu akhir. 30 turun 10, maka 0 pun naik kepada 10. So C theta kita 10. Okey. Sama dengan 0.2 darab dengan 4200 tadi.
darab dengan 20. Nampak? Ni. Kita boleh pindahkan. M sama dengan 0.2 darab 4200 darab dengan 20 bahagi 3.36 kali 10 kuasa 5 tambah dengan 4200 darab 10. Panjangnya. Jadi seharusnya jawapan akhir kita tu 20.1 gram. Okey. Ataupun kalau dalam kilogram, pindahlah titik perpuluhan tu. Okey. So that's all for today. So saya harap tutorial ini membantu walaupun sedikit panjang. Jadi boleh buat dulu. Okey, yang pertama kena buat dulu, baca dulu buku, buat dulu. Kalau tak faham and baru tengok video dia punya jawapan lah untuk dia punya jawapan. Right. So selamat belajar. Semoga faham lah. Okey, sekian, terima kasih.